Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri, rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sama dengan Abang Umair lagi untuk ayat yang sama, ayat daripada surah Al-Baqarah yang ke-102 yang bercerita tentang magic. Sekarang kita dah masuk part yang ketiga. So main subjek untuk video kali ini ialah kita akan tahu by definition apa itu sihir yang dimasukkan dalam ayat ini. Sebab sihir ada beberapa bahagian, tapi abang bagi tahu sihir, maksud sihir yang dalam ayat ini sahaja. So sebelum kita masuk ayat, main subjek abang akan go through by ayat. Okay, ayat yang kita nak belajar nanti. Sebelum kita masuk ayat yang baru, abang nak recap apa yang kita dah belajar sebelum ni. Allah buat satu claim ataupun statement yang sangat jelas bahawa Nabi Sulaiman tidak berlaku kufur. Sebab apa? Sebab Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi membuat spekulasi yang Nabi Sulaiman telah belajar ilmu sihir. Sebab dia orang tahu kisah dia punya kerajaan. Tapi Allah beritahu yang benda itu bukannya sihir, tapi dia adalah mukjizat yang dianugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dan kita belajar juga yang the origin of sihir, macam mana sihir, asal sihir datang daripada mana? Datang daripada negeri yang dipanggil Babylon. Yang mana Allah telah utuskan dua malaikat Harut dan Marut untuk mengajar satu ilmu, yang mana abang buat 2 poin, sama ada benda tu sihir ataupun seakan-akan sihir. Yang mana dia buat sebelum dia ajar ilmu tu, dua malaikat ni beritahu kalau kamu belajar benda ni, possibility besar untuk menjadi kufur tu ada. Okay? Dia buat amaran dulu sebelum dia ajar. So ayat ni adalah kesinambungan daripada ayat sebelumnya. Bila orang-orang Babylon ni dengar Harut dan Marut kata, kalau kamu belajar benda yang kami nak ajar, kami boleh ajar, tapi dengar satu benda ni dulu, kalau kamu belajar benda ni boleh bawa kepada kufur. Possibility besar untuk berlaku kufur tu ada. So bila orang-orang Babylon dengar, dia belajar ke tak? Allah kata dia belajar. Apa yang Allah cakap? Fa ta'allamuna minhuma. Orang-orang Babylon ni belajar. So diorang ni jadi the first generation of magician. Diorang ni adalah magician yang pertama dekat dunia yang pernah wujud. Fa ta'allamuna minhuma. Dan mereka belajar daripada Harut dan Marut ni ilmu, satu ilmu dipanggil ilmu sihir. Abang terus kepada spekulasi. So dekat sini kita boleh belajar terus apa itu sihir. Sihir, if you go by its definition is an action to invoke the jinn to do something that seems supernatural. Maksudnya dia seru jin untuk buat something, yang mana something tu happen kita tak tahu sebab apa. So benda tu jadi supernatural. The cause of it kita tak nampak. Sebab apa abang sebut jin dalam maksud sihir ni? Sebab jin dengan sihir tak ada pisah. Dia go hand by hand. Pergi jauh lagi abang kena bagi tahu apa itu jin. Abang bagi briefly introduction pasal jin. Jin dia buat daripada apa? Basically dalam surah Al-Hijr dan juga surah Ar-Rahman, Allah beritahu apa? Min nar dan juga min naris samum. Abang tak nak pergi detail sebab dia akan jadi lagi panjang. Tapi basically the nature of jin is fire. Adalah api. Apa dalam bahasa Arab yang abang baca tadi adalah nar. Naris samum dan juga mimarijim min nar. Dia buat daripada api. So, kenapa kita tak nampak walaupun mereka dia buat daripada api? Kita nampak api dekat dunia. Dan mereka ni buat daripada api. Tapi kenapa kita tak nampak mereka? Sebab Allah bagi tahu jelas dalam surah yang lain, iaitu surah Al-A'raf ayat yang ke-27 tak silap bang. Allah bagi tahu apa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Innahu yarakum means innahu hu tu balik kepada iblis. Sesungguhnya dia nampak kamu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. He and his tribe. Maksud iblis dan konco-konconya nampak manusia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dalam mana kamu tak ada dalam mana kamu wahai manusia tak nampak mereka. Means dunia jin ada akses untuk kita punya dunia, iaitu dia nampak kita, tapi sebaliknya kita tak ada akses untuk dunia dia.
Jin nampak kita tapi kita tak nampak mereka. Kita tak ada akses benda tu. Dan jin, kalau kita tengok dia punya dari segi bahasanya sendiri adalah something yang hidden. Dia adalah something yang tersorok. Maksudnya kita tak nampak. Dengan mata kita tak nampak. Sebab jin by bahasanya adalah something yang hidden, tak nampak. Kalau benda ni Elfah dengan Elfah mungkin tahu, Majnun. Maksudnya lah orang gila. Apa yang kita tak nampak kat orang gila? Ialah dia punya waras. Tu adalah dia adalah datang kepada root yang sama, iaitu jannah. So jin datang daripada root yang sama, iaitu jannah juga. So dia adalah something kita tak boleh nampak pun. Baik dari segi bahasa dan juga bukti daripada Al-Quran sendiri yang mana abang baca tadi. So itu sebab itulah kalau kita tengok definition, kita balik pada definition sihir abang baca tadi, dia nampak sangat supernatural sebab kita tak nampak. Dia natural untuk dunia jin, tapi supernatural untuk dunia kita. So kenapa lagi satu lagi, kenapa dalam kes ni, sihir ni kena ada jin? Sebab orang yang tukang sihir, dia buat something yang sangat power, yang mana dia sangat inhuman punya capability. Macam contoh, kenapa dia panggil jin? Sebab jin adalah golongan yang kuat. Dan dia juga ada ability yang tak ada pada manusia. Buktinya masa bila kita tengok balik story tentang kerajaan Nabi Sulaiman, bila dia confront dengan Puteri Balqis, Puteri Balqis terkejut macam mana dia punya singgasana boleh pindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain dalam sekelip mata. Sebab dengan bantuan jin. So Puteri Balqis terkejut sebab dia tak nampak benda tu how, macam mana, the cause of it dia tak nampak. Tapi tiba-tiba dah pindah. So tu adalah something yang, tapi tak nak kata Nabi Sulaiman mengamalkan ilmu sihir. Sebab Allah beritahu itu adalah mukjizat Nabi Sulaiman. So tu by definition. So kenapa sihir ni boleh dikatakan haram? Fala takfur. Banyak perkataan kufur Allah cakap dalam ayat ni. Tapi kenapa dia boleh bawa kepada kufur? Sebab Allah kata fa ta'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ini kesan besar dia. Sebab mission, syaitan punya mission. Sebab syaitan yang mengajar sihir ni, ilmu hitam ni. Sebab dia punya mission syaitan ialah untuk memesongkan semua anak-anak Nabi Adam. So, untuk memesongkan semua anak-anak Nabi Adam melalui sini adalah dia tak boleh nak pesongkan semua terus. Dia akan bermula dengan institusi yang kecil, iaitu daripada keluarga. And then dia akan go pada society, and then kepada negara, and then next level, and then next level. Tapi dia mulakan daripada institusi yang kecil, itu keluarga dulu. That's why Allah sebut secara spesifik, yang mana ilmu ni kalau kamu belajar, dia boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Okay? So kita go lagi pada ayat seterusnya. So bila benda ni berlaku secara supernatural, kita boleh jadi senang cerita abang kata takut. Sebab dia supernatural kan. So kalau kita dengar story pasal orang kena possess ataupun kena rasuk ke apa ni, semua ni adalah ada kaitan dengan sihir. Dan apa yang Allah bagi statement dekat orang-orang yang ni, dia kata apa? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dalam erti kata lain, jangan takut, tapi in fact raise your iman upon me. Have faith in me. Maksudnya daripada kau takut, baik kau tingkatkan keimanan. Sebab benda tu tak akan berlaku tanpa izin aku. Itu yang Allah beritahu. Segala mudarat yang tukang sihir tu nak, ataupun siapa yang syaitan nak, mudarat tu tak akan berlaku tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila someone yang ada iman yang sangat kuat ataupun dia punya submit tu Allah tu sangat tinggi, sihir yang kena pada dia, walaupun kena tapi sikit je. Sebab tu yang sihir tu boleh pergi jauh. Kalau iman dia lagi tinggi, makin tinggi, maka sihir tu takkan kena langsung. Tu kalau dia kena sihir. Tu pun kalau dia kena. Sebab Allah kata, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Tu nak tingkatkanlah iman kita. How? Ada banyak sangat cara dia. Biasanya kita akan sebut solat. Nanti dia adalah cara untuk kita tingkatkan iman. Kita akan buat solat. Apa yang disuruh oleh Allah SWT? Solat, bayar zakat, puasa, baca Quran. Semua tu boleh tingkatkan keimanan. Tapi kalau kita as student ataupun as guru sekalipun, benda paling senang kita buat ialah belajar. Sebab bila kita belajar, kita akan takjub dengan semua keindahan Allah SWT yang ada kat bumi ini.
Sebab kita belajar for life. So kita belajar macam mana Allah cipta kehidupan kita sekarang dan selamanya. Sebab itulah kita belajar untuk tinggalkan keimanan. Dan bila basuh balik pada ayat ini untuk elak daripada benda-benda ni berlaku. So Allah kata wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Benda tu takkan berlaku tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bagi satu lagi statement kepada tukang sihir ni, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Allah kata apa? Orang-orang yang belajar sihir dia tak ada manfaat langsung. There is no benefit at all to yourself. Instead you will get something that is no benefit. Maksudnya dia belajar benda tu tak ada function. Dia hanya akan bagi harm to others and worse to themselves also. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dia beza dengan minum arak. Sebab kalau arak dia ada manfaat tapi dia sikit. Dia punya keburukan atau mudarat dia lagi banyak daripada manfaat, sebab tu dia haram. Tapi sihir ni dia tak ada manfaat langsung walaupun sedikit. Allah kata wa yata'allamu ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tak ada manfaat langsung. So apa yang diorang belajar sebenarnya? Tu abang akan stop dekat ayat ni, abang akan stop sampai sini dulu. Abang akan habiskan untuk part yang keempat. So itu saja daripada abang. Abang akan conclude dengan definition. Abang akan ulang definition supaya kita tak lupa. So sihir adalah an action to invoke the jinn to do something that is supernatural to our eyes. Sebab kita tak nampak jin. Itu saja daripada abang. Segala yang kurang tu datang daripada abang, dan segala yang baik tu hanyalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Abang akan perbaiki abang kelemahan dari masa ke semasa, dan insya-Allah kita berjumpa lagi untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.